Cakap lebih lanjut tentang situasi terkini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Ismail dan Syafiqah. Okey, apa khabar, Prof? Kita menyaksikan perubahan yang berlaku. Sudah pastinya beberapa ahli Dewan Undangan Negeri menarik balik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Melaka. Jadi, bagaimana situasi ini boleh digambarkan kepada perubahan aspirasi politik dan juga apa yang diterjemahkan di Dun Melaka ketika ini, Prof? Yalah, bagi kita sebolehnya perkara ini dielakkan untuk memastikan bahawa tumpuan boleh diberikan kepada usaha pemulihan dan juga untuk menyegerakan rakyat kembali kepada alam kebiasaan selepas berhadapan dengan kedudukan COVID-19. Tapi dengan keputusan pembubaran Dewan Undangan Negeri, mahu tak mahu hakikatnya pilihan raya negeri perlu diadakan dan sudah pasti dalam konteks ini kita juga mahu melihat apakah krisis ini sebenarnya tidak boleh dileraikan dalam bentuk bermusyawarah dan juga perbincangan, dan kenapakah ia berleretan sehingga sekian lamanya. Kerana kita tahu sejak 2018 sampailah ke 2021 ini kita telah melihat perubahan 3 kerajaan di peringkat negeri itu, walaupun mahu diletakkan dalam kerangka pendemokrasian, usaha untuk meraihkan pendemokrasian, tetapi waktu yang sama kita juga harus melihat dalam keadaan tidak menentu, tidak stabil, barulah ia mampu untuk memberikan impak yang besar kepada rakyat Melaka khususnya. Dan bagi saya dalam konteks ini kita juga harus menelusuri persoalan apakah personaliti lebih penting daripada institusi parti politik ataupun parti politik sebenarnya turut memainkan isu yang cuba dibawa oleh personaliti. Dalam konteks ini juga kita lihat tidak ada lawan ataupun kawan yang tetap dalam politik, hanyalah kepentingan bagaimana politik merupakan seni kesemua kemungkinan. Dan yang terakhir yang penting adalah politik angka. Apabila Ketua Menteri kehilangan majoriti, beliau boleh memilih sama ada untuk meletakkan jawatan ataupun menasihati Yang di-Pertua Negeri untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri, dan beliau telah membuat keputusan untuk mencadangkan pembubaran Dewan Undangan Negeri yang diterima oleh Yang di-Pertua Negeri. Okey, Prof, dalam satu platform yang lain kita pernah berbicara mengenai kematangan dari segi demokrasi politik ini. Sekarang ini di manakah kematangan itu? Dan kalau kita lihat situasi politik di Melaka ini, percaturannya sebenarnya bagaimana? Adakah ianya hanya disebabkan oleh 4 ada ini yang menarik diri, ataupun seperti mana yang dikatakan tidak boleh ada 2 singa dalam satu gunung? Padahal kalau kita sebagai pemerhati dan juga yang melihat situasi politik ini, kita tahu lebih daripada 2 singa sebenarnya, Prof. Ya, bagi saya sebagaimana saya katakan tadi, yang telah membawa kepada tumbang ataupun runtuhnya kerajaan negeri adalah beberapa personaliti yang cuba untuk meletakkan dirinya seolah-olah lebih berpengaruh dengan daripada parti politiknya ataupun institusi yang dipimpin. Bagi saya dalam konteks ini bila disebut 2 singa cuba menguasai satu gunung, wujud lagi beberapa singa lain yang mungkin masih lagi senyap memerhati, telah memainkan peranan di belakang tabir. Dan kita tahu di sinilah tahap kematangan sebenar yang mahu diuji. Adakah kita melihat tahap kematangan rakyat yang lazimnya dipertanggungjawabkan kepada kedudukan seperti ini, sedangkan kematangan ahli politik masih tidak terserlah. Dalam konteks apa yang berlaku di Melaka, bagi saya rasa kurang wajar berlaku. Ia sepatutnya diselesaikan dengan cara yang lebih molek. Dan inilah pendemokrasian yang sedang kita amalkan. Kematangan di sini berbeza-beza mengikut kepentingan masing-masing, dan kematangan di sinilah yang saya rasakan sebenarnya merupakan ujian sebenar kepada peralihan yang mahu kita lihat pada masa akan datang. Apatah lagi akan hadir undi 18 dan sebagainya. Apakah di Melaka nanti mungkin kita akan melihat undi 18 itu turut serta jika sekiranya pilihan raya negeri dilewatkan. Dan dalam konteks ini juga kematangan ahli politik yang terlalu terikat ataupun taksub dengan ego politik, dengan kuasa, dengan kedudukan, pangkat, dan bagaimana ada segelintir yang menyalahgunakan kedudukan itu semata-mata untuk membawa suluhan baru kepada dirinya, seolah-olah lebih tinggi daripada institusi yang ada. Ya, Prof. Namun begitu, saya lebih suka untuk membincangkan topik ini dalam satu langkah dan juga kaedah yang lebih selamat untuk kita membawa naratif penceritaan yang sedikit berbeza berbanding untuk kita melihat perbalahan ataupun apa jua konflik yang berlaku. Kita melihat kepada aspek teknikalnya dari segi pentadbiran sesebuah kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Selain daripada pilihan raya diadakan, bagaimana kita melihat tarik balik
sokongan dan juga perubahan-perubahan ini juga boleh berlaku mengikut komposisi sokongan yang diterjemahkan sama ada di blok pembangkang ataupun di blok kerajaan. Jadi bagaimana kita melihat satu isu demokrasi pentadbiran yang lebih adil dan juga matang untuk kita menterjemahkan dari segi sokongan yang diterjemahkan oleh wakil-wakil rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri mahupun oleh ahli parlimen dalam isu pembentukan sesebuah kerajaan, Prof. Dalam konteks negara kita, kita tidak ada satu keberikatan pada undang-undang ataupun peraturan yang membolehkan wakil rakyat ini berada dalam satu kelompok yang sama selamanya. Menyebabkan perubahan seringkali berlaku atas faktor tertentu. Dan dalam konteks Kerajaan Negeri Melaka, ia mirip kepada apa yang berlaku di Sabah. Di mana kita lihat berlakunya pertukaran beberapa individu yang mengalihkan sokongan mereka kepada pihak lain sehingga membawa kepada kejatuhan kerajaan. Dan ini sebenarnya melahirkan keadaan tidak menentu, tidak stabil kepada kerajaan negeri yang saya percaya sedang berusaha segigihnya untuk melaksanakan apa saja polisi dasar ke arah pemulihan selepas berhadapan dengan COVID-19. Sama juga dengan di Sabah, kita lihat bagaimana apabila Ketua Menteri dilihat kehilangan sokongan, yang dicadangkan adalah pembubaran Dewan Undangan Negeri. Sedangkan ada pelbagai mekanisme ataupun metodologi lain boleh digunakan sebagai strategi ataupun intervensi yang bersesuaian. Tapi dalam konteks negara kita, kita lihat seolah-olah apabila pilihan terhad kepada peletakan jawatan yang membawa kepada pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dan di sinilah saya lihat seolah-olah wakil rakyat ini, bila kita bercakap tentang kematangan, bila kita bercakap tentang soal apa yang boleh diperolehi oleh mereka, akhirnya keputusan dibuat untuk bersama dengan blok tertentu yang memungkinkan membawa kepada kemenangan, iaitu akhirnya ia condong kepada politik angka, Ismail. Mahu tak mahu, hakikatnya dalam konteks negara kita, kita masih bergelut dengan politik angka. Dan dalam konteks Melaka, apabila ada 28 DUN dan akhirnya apabila Ketua Menteri kehilangan 4 daripada 17 yang dimilikinya, beliau kehilangan majoriti. Ini juga sama dengan apa yang berlaku kepada Tan Sri Muhyiddin di peringkat pusat. Ketika semua ini menunjukkan bahawa di belakang tabir berlaku beberapa pergerakan yang memungkinkan pertukaran kerajaan, yang memungkinkan pertukaran kepimpinan semata-mata kerana pergelutan ataupun persaingan politik, dan kita andaikan itu sihat. Cuma dalam keadaan sekarang ini, apakah wajar ia mengambil tempat? Apakah wajar ia berlaku? Dan itulah yang saya rasakan polemik yang banyak dipersoalkan. Malahan kalau kita lihat kepada media sosial Datuk Seri Ismail Sabri sendiri, beliau menerima pelbagai pandangan, cadangan apakah perlu pilihan raya negeri, dan itu juga telah beliau suarakan di media sosial. Bila Prof bercakap mengenai kewajaran, adakah selepas apa yang kita lihat sekarang ini, situasi yang berlaku bukan sahaja di Melaka, di Sabah dan juga di Perak ini, kewajaran untuk Akta Lompat Parti dan juga pilihan raya pecat itu disegerakan dan juga dilaksanakan, Prof? Ya, bagi saya perlu disegerakan supaya kita menghentikan polemik dan juga dilema yang dihadapi ketika ini. Bagi rakyat, saya rasa rakyat sudah bosan, marah, kecewa dengan apa yang berlaku. Seolah-olah mereka mengutamakan percaturan politik daripada kepentingan agenda rakyat. Yang sepatutnya dilakukan adalah merakyatkan kepimpinan, bukannya memenangkan diri sendiri. Dan saya percaya apa yang berlaku ini adalah pertembungan dalaman sebuah parti yang telah membawa kepada tumbangnya sebuah kerajaan negeri. Bermakna Akta Lompat Parti akan membolehkan kita melihat perubahan dari segi sikap tingkah laku ahli politik jika sekiranya mereka berpegang kepada prinsip untuk setia kepada sebuah parti sehingga ke hujungnya. Walaupun ketika mereka dipilih ataupun dicalonkan sebagai wakil rakyat, ada beberapa parti politik yang menandatangani akuan bersumpah untuk tidak lompat dan sebagainya. Itu seolah-olah tidak dihormati. Tetapi dengan termeterainya Akta Lompat Parti di peringkat parlimen diwartakan, saya percaya kita akan melihat kehadiran ahli politik yang jauh lebih matang dalam mengamalkan politik berhemah dan juga bermoral. Dan barangkali kita tidak akan berhadapan dengan suasana apa yang berlaku di Melaka, di Perak, di Sabah sebelum ini. Cumanya itu juga akan membawa kepada persoalan lain, soal kebebasan berorganisasi, soal hak seseorang pemimpin. Tapi saya rasakan kita harus melangkah ke hadapan. Apabila kehadiran undi 18 dan sebagainya, mereka memerhati, mereka memahami, banyak informasi sampai kepada mereka dan mahu melihat wakil rakyat yang sebenarnya mempunyai kewibawaan, yang akan pertahankan reputasi, kredibiliti mereka. Dan dengan Akta Lompat Parti, saya percaya itu boleh dilakukan dan kita mungkin akan melihat kehadiran ahli politik
politik yang lebih berkualiti yang sebenarnya mampu untuk mentadbir urus dan juga memimpin. Ya, Prof, saya teringat seorang ahli falsafah pernah menyatakan absolute power tends to practice absolute corrupt. Dalam perihal kita memberikan keabsahan penguasaan dan juga kuasa itu, bagaimana Prof melihat situasi seperti ini sebenarnya memungkinkan untuk kita membuat satu check and balance ataupun semak dan imbang kepada bagaimana pentadbiran terkini boleh untuk ditukar ataupun boleh untuk dilaksanakan satu perubahan sekiranya ada berlaku penambahbaikan dan juga berlaku satu keadaan perubahan yang lebih baik yang boleh diterjemahkan khususnya objektif bagi kepentingan rakyat. Ya, bagi saya pertukaran boleh berlaku. Saya rasa itu adalah hak kepimpinan parti dan juga rakyat. Tetapi masa yang dipilih itu adakah sesuai atau tidak? Dalam konteks sekarang ni saya rasa persoalannya bukan sama ada pertukaran tidak diterima sama sekali. Tapi di sini adalah kenapa berlaku sekarang? Apa punca berlakunya pergelutan politik ketika kita melihat seolah-olah suhu di peringkat nasional semakin reda, apakah di peringkat negeri kita gagal melihat isu kesihatan, ekonomi dan juga soal kebajikan serta konstruk sosial masyarakat. Walhal yang perlu diutamakan adalah agenda rakyat. Tak kisah sama ada dari blok kerajaan ataupun blok pembangkang. Jika masing-masing boleh merungkai, memberikan maksud dan makna kepada agenda sebenar rakyat, membelakangkan fahaman politik, perbezaan yang timbul, melihat kepada titik-titik persamaan, barulah seorang pemimpin ataupun parti politik itu akan dihormati. Tetapi jika membawa kepada krisis seperti ini di secara terbuka sehingga membawa kepada gugurnya ketua menteri dan juga kehilangan kerajaan negeri, itu akan memberikan ataupun menyalurkan mesej dan isyarat yang berbeza kepada mereka yang memerhati di luar sana. Bagi saya, check and balance itu semak dan imbang boleh dimainkan oleh pelbagai pihak termasuk penyokong parti, ahli parti dan juga masyarakat yang memerhati di luar. Tetapi jika sekiranya beberapa keputusan dibuat oleh beberapa individu, figura ataupun sosok yang mempunyai kuasa dan kedudukan tanpa mengira soal majoriti yang senyap dan memerhati, itu impaknya besar, bukan saja kepada individu itu tetapi juga kepada parti secara keseluruhannya. Krisis ini bukan krisis personality semata-mata, ia melibatkan institusi parti politik, kerana kalau kita perhatikan dalam konteks negeri Melaka, ia seolah-olah pertemuan dalam satu parti. Apakah tidak ada sema dan imbang dalam parti ataupun mekanisme yang boleh digunakan untuk menyalurkan titik perbezaan ataupun percanggahan pendapat? Dan kalau kita perhatikan beberapa informasi kenyataan yang dikeluarkan oleh beberapa pemimpin, seolah-olah tidak ada ruang komunikasi di antara mereka sehingga membawa kepada keputusan seperti ini. Jadi apakah sema dan imbang ini banyak bergantung kepada soal komunikasi tanpa mengira siapa yang harus lakukan, siapa yang harus dengar dan bagaimana keputusan itu boleh dilakukan. Baik. Sebenarnya banyak lagi yang harus kita bicarakan, terutamanya dari segi PRN. Apakah impak dia sebenarnya kalau PRN dijalankan di Melaka, impaknya kepada Sarawak dan juga seperti di Batu Sapi dan juga Grig. Tapi kita tidak ada masuk, Prof. Itu sahaja masa yang terperuntukkan. Dan terima kasih kita nak ucapkan kepada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, seorang penganalisis politik USM. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih.